ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam ini untuk kita sambung, tuan-tuan dan puan-puan, bacaan kita dalam kitab Manzilatus Sunnah fil Islam, kedudukan as-sunnah dalam Islam, atau buku terjemahan membantah kesesatan anti hadis karangan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kuliah minggu lepas, kita telah pun sempat membaca risalah ni sampai muka surat 29. Jadi untuk pada hari ini kita akan sambung bacaan kita dalam risalah ni. Jadi boleh lihat di muka surat 31, muka surat 31, di bawah tajuk kedudukan as-sunnah. Kedudukan as-sunnah itu kritikal untuk memahami Al-Quran. Ad-darurat as-sunnah li fahmi Al-Quran wa amthilatun ala dhalik. Baik, kita lihat muka surat 32, muka surat di sebelah. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, firman Allah Ta'ala, dan orang-orang lelaki dan perempuan, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, dan orang-orang lelaki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka, potonglah tangan mereka. Dia punya perbahasannya saya ingat sampai di situ sahaja, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan mereka. Saya ingat kalau kita berhenti kat situ pun sudah memadai, dan boleh kita gariskan pada perkataan tangan, potonglah tangan mereka. Ini dalam surah Al-Maidah ayat 38. Firman Allah Ta'ala, dan orang-orang lelaki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka, kata Syekh Al-Albani, merupakan contoh yang baik bagi perkara ini. Ini contoh dalam kita nak menjelaskan keutamaan dan kepentingan as-sunnah dalam menjelaskan kepada kita erti ayat-ayat Al-Quran, makna ayat-ayat Al-Quran. Ini salah satu contohnya. Kata Syekh Al-Albani, dalam ayat ini pencuri ini terdapat beberapa perkara yang umum, tanpa penjelasan terperinci, seperti tangan. Bila Allah kata dalam ayat yang kita baca tadi, dan orang-orang lelaki dan perempuan yang mencuri, boleh kita gariskan juga perkataan mencuri. Itu satu. Yang kedua, potonglah tangan mereka. Gariskan perkataan tangan, mencuri dan perkataan tangan. Apa yang nak dikatakan di sini, tuan-tuan dan puan-puan, bahawa perkataan mencuri dan perkataan perkataan tangan adalah umum. Mencuri. Bila dikata mencuri, sesiapa sahaja yang mengambil hak seseorang, suatu barang milik hak orang lain, boleh dikatakan pada dia bahawa dia telah mencuri. Makna di sini ialah
perkataan mencuri dia tidak menspesifikkan nilai atau harga suatu yang barang yang dicuri itu. Sama ada harganya mahal, ya, sampai berapa-berapa berjuta-juta, atau murah, atau harga yang rendah serendah-rendahnya. Asalkan seorang itu dia mengambil barang milik seseorang tanpa kebenarannya, maka dia boleh dikatakan mencuri. Ini seperti orang yang mengambil, sebagai contohlah, RM1, ya, dia ambil duit RM1 seseorang, boleh dikata bahawa dia telah mencuri kalau dia ambil tanpa izin. Demikian kalau dia mengambil wang ringgit berjumlah RM1,000 misalnya, pun boleh dikatakan mencuri. Kedua-duanya mencuri, sedangkan tapi kita dapat lihat nilai perbezaan antara RM1, ya, dengan RM1,000, ya, sangat besar, ya. Tetapi dari istilah mencuri boleh digunakan untuk kedua-dua mereka. Ini maksud, ya, perkataan mencuri di sini umum. Kemudian perkataan tangan. Tangan, kalau kita lihat dalam ayat Quran ini, dia menyatakan secara umum. Sedangkan kalau kita lihat tangan kita, ya, sebenarnya dia, perkataan tangan tu dia boleh merangkumi, ya, keseluruhan anggota tangan kita ni sampai ke bahu. Jadi apa maksud tangan di sini? Adakah sekadar sampai ke pergelangan tangan, atau adakah yang dimaksudkan sampai ke siku, atau adakah yang dimaksudkan sampai ke bahu? Kerana keseluruhan ini dikatakan sebagai tangan, ya. Baik, kita sambung. Maka as-sunnah al-qawliyah, as-sunnah al-qawliyah maknanya hadis yang berbentuk kata-kata, ya, kerana saya ingat mungkin kita dah perincikan sebelum ni bahawa hadis atau sunnah itu ada beberapa jenis, beberapa bentuk, ya, bentuk kata-kata, perbuatan dan perakuan. Ya, jadi kata-kata dikatakan al-qawliyah, ya, qawliyah, sunnah al-qawliyah, yakni sunnah yang berbentuk kata-kata. Maka as-sunnah al-qawliyah, sabda-sabda Nabi telah menerangkan bahawa yang dipotong adalah salah satu daripada kedua-dua tangannya. Baik, di sini satu perincian daripada sunnah Nabi SAW buat ayat dalam surah Al-Ma'idah ini. Dan orang-orang lelaki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka. Ayat ini bersifat umum. Kenyataan atau statement ini bersifat umum daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah yang Allah maksudkan? Maka datang, ya, sunnah Nabi SAW memperincikannya. Pertamanya, sunnah memperincikan bahawa yang dipotong hanya sebelah tangan sahaja, bukan kedua-duanya. Kemudian, dan kata penulis, dan menghadkan hukuman ini kepada pencuri yang mencuri 1/4 dinar atau lebih. Maksudnya ada nilai barang yang dicuri yang dikenakan atas si pencuri itu hukuman hudud potong tangan, iaitu hendaklah barang yang dicuri itu nilainya lebih daripada 1/4 dinar, ya, hendaklah lebih daripada 1/4 dinar. Dengan kata lain, ya, jika nilainya kurang daripada 1/4 dinar, ya, maka si pencuri itu tidak akan dipotong tangannya. Bagaimana kita mengetahui hal ini? Tidak lain dan tidak bukan daripada as-sunnah, sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, la qat'a illa fi rub'i dinarin fasa'ida, tiada hukum potong tangan kecuali dalam pencurian, boleh letak dalam kurungan, barang bernilai 1/4 dinar atau lebih, ya, 1/4 dinar atau lebih, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan, maknanya Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Jadi Nabi menjelaskan, memperincikan
erti ayat tentang hukum potong tangan atas pencuri, bahawa ya hukum potong tangan atas pencuri hanya atas barang yang bernilai lebih 1/4 dinar, 1/4 dinar atau lebih. Berkenaan berapa jumlah 1/4 dinar, saya ingat mungkin ini mungkin kita boleh tangguh ke dalam kesempatan yang lain, boleh diselidik Tapi nak kata 1/4 dinar ni dia nilai yang sedikit sebanyak signifikan lah Adapun RM1, RM2, RM3 ini boleh kita kata secara pasti dia tidak sampai nilai 1/4 dinar tersebut. Maka kalau orang tu mengambil satu barang, mencuri satu barang yang nilainya kita kata sedikit, nilainya tak seberapa, maka ketahuilah bahawa tidak ada hukum potong tangan atas si pencuri tersebut. Tapi jangan salah faham, ini tidak bererti bahawa perlakuan si pencuri itu mencuri dibolehkan, yang ini akan dilepaskan. Tidak. Sebaliknya, boleh sahaja pihak berkuasa mengenakan hukuman, diistilahkan sebagai hukuman ta'zir, memberi satu bentuk hukuman, tapi dengan syarat jangan sampai melampau lebih daripada hukuman potong tangan. Jangan pula dibunuh pula. Jangan. Boleh saja dikenakan denda atau dihukum penjara dan seumpamanya. Sekiranya dia mencuri barang yang bernilai kurang daripada 1/4 dinar. Baik, seterusnya penerangan mengenai kadar pemotongan tangan juga telah diterangkan oleh as-sunnah al-fi'liyah. Ini perbuatan-perbuatan Nabi. Sunnah al-fi'liyah maknanya hadis-hadis yang berbentuk perbuatan. Tadi sunnah qauliyah, ini hadis yang berbentuk kata-kata. Sunnah fi'liyah, hadis yang berbentuk perbuatan. Perbuatan daripada Nabi SAW yang juga termasuk dalam erti sunnah, juga dikategorikan sebagai hadis. Penerangan mengenai kadar pemotongan tangan juga telah diterangkan oleh as-sunnah al-fi'liyah, perbuatan sahabat-sahabatnya atau persetujuan baginda terhadap tindakan orang lain atau terhadap tindakan sahabat. Jadi ada tiga perkara di situ. Perbuatan Nabi, perbuatan sahabat, atau perakuan Nabi terhadap perbuatan sahabat, seperti yang diketahui dalam kitab-kitab hadis. Ini dalam hadis-hadis yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa di mana seseorang itu dipotong tangannya. Maka daripada peristiwa-peristiwa tersebut dapat diambil perincian-perincian tentang proses menjatuhkan hukum potong tangan atas pencuri. Bagi kita memahami ayat 38 daripada surah Al-Ma'idah berkenaan hukum Allah tentang potong tangan atas pencuri. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kata penulis, manakala as-sunnah al-qauliyah menerangkan tentang tangan yang disebutkan menerangkan tentang tangan yang disebut dalam ayat tayammum, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Makna di sini dalam hadis juga menjelaskan kepada kita berkenaan erti tangan. Bila disebut tangan, apa yang dimaksudkan dengan tangan? Kerana kita dah sebut tadi, tangan bila kita sebut secara umum macam tu, boleh jadi maksud sampai ke pergelangan, boleh jadi sampai ke siku, boleh jadi sampai ke bahu. Jadi apa yang dimaksudkan dengan firman Allah, dan orang-orang lelaki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka. Kata Syekh Al-Albani, dan tangan yang dimaksudkan itu adalah tapak tangan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tayammum itu dengan sekali tepukan untuk muka dan kedua-dua tapak tangan. Ini dalam bab tayammum.
tetapi boleh dipinjam, boleh dikiaskan dengan permasalahan tangan, ya, dengan permasalahan memotong tangan atas orang yang mencuri, ya, di mana kita mengatakan tangan yang dimaksudkan di sini yakni sampai ke pergelangan tangan, seperti mana dalam tayammum, ya, itu maksud dia. Sebab bila kita tayammum, ya, cukup bagi kita untuk kita tepuk tangan kita atas tanah dan kita sapu sahaja, ya, telapak tangan kita dan juga bahagian atasnya, ya, bahagian tapak tangan dan bahagian atas atau bahagian luar, ya, cukup sekadar itu. Tak perlu kita nak sapu masa tayammum, ya, sampai ke siku dan seumpamanya, ya, seperti mana dalam wudu. Beza antara tayammum dengan wudu, ya. Tayammum itu dengan sekali tepukan untuk muka dan kedua-dua telapak tangan, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Asy-Syaikhan, iaitu Bukhari dan Muslim, dan selain mereka daripada hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Berikut adalah ayat-ayat lain yang tidak mungkin dapat difahami. Baik, ini satu contoh, ya, yang disebutkan di sini, ya. Ini satu contoh tentang betapa perlunya ayat-ayat Al-Quran kepada penafsirannya dalam As-Sunnah. Betapa pentingnya kita melihat As-Sunnah untuk kita nak memahami erti ayat-ayat Al-Quran, ya. Lebih-lebih lagi ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum atau yang bersifat mutlak, yang barangkali, ya, boleh menimbulkan kesamaran bagi kita tentang maksudnya, ya. Baik, itu contoh yang pertama. Berikut adalah ayat-ayat lain yang tidak mungkin, yakni ayat-ayat Al-Quran yang tidak mungkin dapat difahami dengan betul kecuali dengan jalan memahami As-Sunnah, yakni kecuali melalui As-Sunnah. Pertama, firman Allah Ta'ala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, maka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan petunjuk. Surah Al-An'am ayat 82. Saya lihat dalam terjemahan yang dalam kitab yang sedang kita baca ni, orang-orang yang beriman dan yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, kemudian diletakkan dalam kurungan syirik. Sebenarnya perkataan syirik dalam kurungan itu daripada mana datang? Itu daripada inisiatif penterjemah. Adapun dalam asal teks ayat Al-Quran, Allah kata alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Allah kata macam tu. Tak ada dalam ayat Al-Quran dalam kurungan syirik. Ya, ini kita kena jelas, ya, supaya kita faham. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan petunjuk. Siapa yang mendapat keamanan dan petunjuk? Iaitu orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Maknanya orang yang beriman dan mereka yang tidak terjebak dalam hal-hal kezaliman. Di sini persoalan. Sebelum tu kita boleh gariskan perkataan kezaliman. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Gariskan perkataan kezaliman. Kalau kita lihat perkataan kezaliman, bizulm atau zulm dalam ayat 82 surah Al-An'am ini, perkataan kezaliman bersifat umum. Apa maksud kezaliman? Kerana kalau kita lihat, perbuatan zalim ada macam-macam bentuk, macam-macam rupa, ya, perbuatan zalim. Kalau seorang tu dipukul orang lain, itu zalim.
Kalau dicela orang lain, itu zalim. Kalau dia ambil harta orang, dia rampas barang orang dan sebagainya, itu perbuatan zalim, ya. Kalau dia tidak bersikap adil dalam urusan pentadbiran atau urusan pemerintahan atau adalah hal-hal bidang kuasa dia tidak bersikap adil, itu kezaliman, ya. Adil lawan dia zalim, ya. Jadi persoalan di sini, apakah yang dimaksudkan dengan perkataan kezaliman dalam ayat ini? Kerana dia bersifat umum. Kita lihat seterusnya, kata penulis, para sahabat Nabi SAW telah memahami firman-Nya bizulm, dengan kezaliman, perkataan zalim dalam ayat tadi, dengan maknanya yang umum, yakni merangkumi semua jenis kezaliman walaupun sedikit. Ini boleh kita kata kezaliman itu seperti mana-mana dosa, apa juga bentuk dosa, kezaliman apa juga bentuk kezaliman, dia ada tingkatan-tingkatan. Betul atau tidak? Adakah semua kezaliman itu sama? Kita kata kita kena faham. Jawapannya bukan semua sama. Menzalimi seorang tidak sama dengan perbuatan menzalimi 2 orang. Zalim dengan 10 orang tak sama dengan zalim 100 orang. Zalim 100 orang tak sama dengan zalim menzalimi 1000 orang atau 1,000,000 orang. Tak sama, ya. Jadi para sahabat pada mulanya, lihat para sahabat orang Arab yang daripada kalangan orang Quraisy, ya, secara khasnya, mereka paling faham tentang bahasa Arab. Betul atau tidak? Mereka bangsa Arab yang paling fasih, bahasa paling baku, ya. Mereka apabila membaca ayat ini, mereka memahami perkataan zalim itu secara amnya. Kerana itu zahirnya. Betul atau tidak? Kerana itu zahirnya bila Allah kata mereka yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, bagi mereka, ya, keamanan dan petunjuk. Pada pandangan awal, secara zahir maksud kezaliman di sini yakni umum, ya. Ini merangkumi semua jenis kezaliman walaupun sedikit. Oleh sebab itu mereka mengadu kepada Rasulullah, ya, tentang ayat tersebut, lalu berkata, wahai Rasulullah, siapakah antara kami ini yang tidak dikotori imannya dengan kezaliman? Yani, ya Rasulullah, ayyuna lam yalbis imanahu bizulm. Wahai Rasulullah, siapa pula yang antara kami yang dapat selamat daripada perbuatan kezaliman, dari sebesar-besarnya sehinggalah sekecil-kecilnya? Ada tak sesiapa daripada kalangan manusia yang boleh terselamat daripada kezaliman? Untuk makluman, ini pun perincian juga. Untuk makluman, apa juga dosa, ia adalah perbuatan kezaliman. Mungkin ada yang tertanya, mungkin ada yang pelik, macam mana pula apa juga dosa itu adalah perbuatan kezaliman? Maknanya, kalau sebagai contoh, kalau kita terjebak dalam satu hal maksiat, na'udzubillah, yang melibatkan diri kita sendiri, maknanya tidak melibatkan orang lain, kita tak ada aniaya orang sesiapa, tak ada, tapi kita terjebak dalam satu perbuatan maksiat, ya, paling tidak antara kita dengan Allah. Ketahuilah bahawa perbuatan itu, perbuatan maksiat tersebut termasuk dalam erti kezaliman. Mungkin ada yang tanya, dia zalim siapa? Jawapannya, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Itu termasuk dalam erti kezaliman kerana orang tersebut telah menganiaya dirinya sendiri. Kerana jika dia tidak bertaubat daripada perbuatan maksiatnya itu, walaupun melibatkan dirinya sendiri, ia boleh melayakkan dia untuk dihumban ke dalam api neraka wal'iyadzubillah pada hari akhirat kelak. Bukankah itu satu penganiayaan atas diri sendiri? Bukankah itu satu kezaliman atas diri sendiri? Jadi kerana itu sahabat tanya,
wahai Rasulullah, siapa pula yang daripada kalangan kami yang dapat selamat daripada kezaliman? Ini sebesar-besarnya sehinggalah sekecil-kecilnya, yang melibatkan orang lain atau yang melibatkan diri kita sendiri. Jawapannya, tidak ada sesiapa yang dapat selamat daripada kezaliman, ya, apatah lagi yang kezaliman yang kecil-kecil, ya. Kerana seperti mana yang kita sedia maklum, setiap manusia itu melakukan salah silap. Setiap seorang manusia itu dia tidak akan lepas daripada perbuatan dosa. Kita semua manusia itu adalah berdosa, ya, kecuali mereka yang dipelihara oleh Allah, kecuali mereka yang bertaubat daripada perbuatan dosanya itu, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata', ya, setiap seorang anak Adam itu melakukan salah silap. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan salah silap ialah mereka yang bertaubat, ya. Baik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ayat itu, ini ayat dalam surah Al-An'am 82, ayat itu tidaklah bermaksud sedemikian. Kezaliman yang dimaksudkan itu adalah syirik. Tidakkah kalian mendengar kata-kata Luqman, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar, dalam surah Luqman ayat 13. Lihat penjelasan daripada Nabi SAW merungkai kepada kita erti makna sebuah ayat Al-Quran. Tanpa penjelasan daripada Nabi SAW ini, niscaya kita akan terus keliru, ya, dan terus tidak dapat memahami ayat ini dengan pemahaman yang tepat. Jadi Nabi menjelaskan ayat ini bukan maksudnya sedemikian, bukanlah maksudnya kezaliman secara umum daripada sebesar-besarnya sehingga sekecil-kecilnya. Kezaliman yang dimaksudkan di sini adalah kezaliman yang terbesar. Apa kezaliman yang terbesar? Syirik, ya, seperti mana perkataan Luqman, ya, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang besar, ya. Jadi maksud ayat yang kita baca tadi dalam surah Al-An'am ayat 82, orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yakni syirik, tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik, maka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan petunjuk. Jaminan keamanan dan jaminan petunjuk daripada Allah hanya buat hamba-Nya yang beriman, yang memelihara dirinya daripada sebarang perbuatan syirik. Tak kiralah daripada sebesar-besarnya sehinggalah sekecil-kecilnya. Kalau perbuatan syirik, dia tetap syirik, ya, tak kira apa syirik. Afwan, perlu dijelaskan, syirik yang maksudkan di sini yakni syirik besar, yang terkeluar daripada Islam, ya, syirik, perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidaklah, ya, yang dimaksudkan di sini syirik kecil, ya, seperti riak dan seumpamanya, ya, kerana kita sedia maklum, ya, riak ini antara dosa kecil yang, ya, hampir sahaja manusia tidak dapat selamat daripadanya, syirik kecil. Adapun syirik besar adalah menjadi tanggungjawab atas kita semua untuk kita memelihara diri kita daripadanya, ya, kerana jika seorang itu terjebak dalam perbuatan syirik, yakni syirik besar, maka itulah dia sebesar-besar kezaliman. Dan Allah mengatakan, ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa perbuatan syirik menyekutukan Allah, dan dia boleh mengampuni dosa-dosa yang lain buat siapa yang dia kehendakinya. Syirik, jika kita tidak bertaubat daripadanya, ia akan membuatkan seorang itu dihumban ke dalam api neraka, dan dia akan terus kekal di dalamnya selama-lamanya, ya. Baik. Jadi ini contoh yang kedua tentang peri pentingnya as-sunnah dalam kita memahami nas Al-Quran.
Contoh yang ketiga, tapi ditulis kat sini kedua, ya. Kenapa ditulis kedua padahal yang ketiga? Baik. Firman Allah Ta'ala, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru." Dan apabila kamu bermusafir di muka bumi, maka tidaklah menjadi kesalahan untuk kamu mengqasarkan, yakni memendekkan solat jika kamu takut, ya, diserang oleh orang-orang kafir. Surah An-Nisa ayat 101. Baik, lihat ayat ini. Allah kata, dan apabila kamu bermusafir, maka tidak menjadi kesalahan untuk kamu qasar. Ini kalau kita bermusafir, dibolehkan bagi kita untuk qasar, tetapi ada syarat. Jika kamu takut diserang oleh orang kafir. Ini jika ada ketakutan apabila kamu bermusafir, baru kamu dibolehkan mengqasarkan salat. Jadi sedar tak sedar, ayat ini dengan sendirinya menimbulkan tanda tanya. Bagaimana kita hari ini kalau kita bermusafir, kita mengqasarkan salat? Ya, sepatutnya lah. Kalau kita bermusafir pada hari ini, kita mengqasarkan salat. Bahkan kita menjamakkan lagi. Kita buat jamak, kita buat qasar. Sedangkan dalam ayat ini Allah kata, jika kamu diserang, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Hari ini bila kita pergi bermusafir, kita naik pergi highway, kita pergi ke sana, kita pergi ke sini, ya. Tak kiralah, ya, untuk urusan kerja, untuk kita nak bersia-sia berjalan-jalan. Kita tak ada pun takut diserang oleh orang kafir. Tapi bagaimana kita dapat mengqasarkan solat, sedangkan Allah mensyaratkan bahawa qasar ketika musafir hanya dibolehkan jika takut diserang oleh orang-orang kafir, ya, maknanya takut daripada musuh. Kata penulis, maka zahir ayat ini menerangkan bahawa antara syarat solat secara qasar adalah khauf, ketakutan. Maknanya untuk qasar ketika musafir disyaratkan ada khauf, ada rasa takut, yakni takut daripada musuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat mengenai hal ini. Sahabat tersebut bertanya, "Ma baluna naqsur wa qad aminna?" Kenapa kita mengqasarkan salat sedangkan kita dalam keadaan aman? Yakni sebelum kita nak tanya, sahabat dah tanya dah, ya. Alhamdulillah, sahabat, ya, telah banyak berjasa kepada kita dengan mengajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terus, secara langsung, hal-hal yang perlu bagi kita untuk kita nak memahami Al-Quran secara khasnya dan syariat Islam secara amnya, dalam hal-hal yang melibatkan hukum hakam dan sebagainya. Jadi sahabat dah tanya dah, kenapa kita sekarang ni mengqasarkan salat sedangkan kita dah pun selamat, sedangkan kita dalam keadaan aman. Ini tidak lagi ada perang. Ini kalau kita lihat mungkin, ya, waktu tersebut, yakni selepas pembukaan kota Mekah misalnya, ya, selepas pembukaan kota Mekah, yakni negeri Mekah sudah jatuh di tangan orang Islam, ya, seperti mana Madinah. Ini waktu itu tidak ada lagi perang antara penduduk kedua-dua negeri tersebut, antara orang Islam dan kafir, sebab negeri Mekah dah dikuasai oleh orang Islam. Jadi kenapa kita mengqasarkan solat sedangkan kita sudah aman? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam jawab, ini adalah pemberian Allah kepada kamu, maka terimalah pemberiannya, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini adalah pemberian Allah, maka terimalah, ya. Sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah. Ini adalah satu sedekah yang Allah beri kepada kamu, maka terimalah sedekahnya, ya. Gariskan, ini adalah satu pemberian, maka terimalah, ya. Nak kata apa maksudnya? Maksudnya di sini bahawa, ya, secara dasarnya keharusan mengqasar
mengqasarkan solat ketika musafir disyaratkan wujud ketakutan daripada musuh. Itu pada dasarnya, pada awalnya, pada mulanya. Pada mulanya itu syarat dia. Pada asalnya, soal qasar hanya dibolehkan apabila ada ketakutan daripada musuh. Itu asal usulnya. Tetapi setelah itu Nabi menjelaskan bahawa Allah telah memberikan kelonggaran, keringanan untuk nak qasar itu atas umat Islam. Manakala syarat awal tadi itu diangkat atau dihapuskan. Pada awalnya ada syarat, perlu ada rasa takut. Tapi akhirnya Allah hilangkan, Allah angkat syarat ini. Allah mansuhkan syarat ini. Maka kesudahan dia adalah seperti yang kita lihat pada hari ini. Kalau kita bermusafir, maka kita sudah dibolehkan bagi kita untuk mengqasarkan salat. Ya, itu adalah satu pemberian daripada Allah. Allah kurniakan kepada kita keringanan tersebut, kelonggaran tersebut. Ya. Sedangkan pada asalnya ada syarat, perlu wujud ketakutan. Baik, itu maksud pemberian. Maka terimalah pemberiannya. Perkataan terima tu, kalau kita lihat, ini daripada satu sudut pandang lah, ya. Ada pandangan mengatakan perkataan terima di sini merupakan kata suruh. Terimalah. Maksudnya menyuruh supaya kita terima apa yang Allah telah berikan itu. Dengan erti kata bahawa mengqasarkan salat ketika musafir hukumnya adalah wajib. Kita wajib mengqasarkan salat ketika bermusafir. Maknanya kalau ada yang tetap mengerjakan salat fardu 4 rakaat secara sempurna, secara tamam, maka dia telah menyelisihi as-sunnah. Ya. Dia dikira melanggar as-sunnah. Ya, kerana apa? Kenapa? Kerana Nabi menjelaskan bahawa mengqasarkan salat ketika musafir adalah satu suruhan, ya, berdasarkan perkataan terima tadi tu. Ya, baik. Seterusnya, contoh seterusnya disebut ketiga, tapi saya ingat contoh yang keempat. Contoh yang keempat yang ini berkenaan betapa pentingnya as-sunnah dalam kita nak memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan ini baru beberapa contoh sahaja. Firman Allah Ta'ala, "Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu." Diharamkan atas kamu makan bangkai dan darah. Diharamkan atas kamu makan bangkai dan darah. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Dalam ayat ni menjelaskan kepada kita, Allah menjelaskan kepada kita akan tentang haramnya bangkai, satu, dan haramnya darah. Haram bagi kita untuk makan bangkai, haram bagi kita untuk minum darah. Dan kalau kita perhatikan, kita boleh gariskan perkataan bangkai, gariskan perkataan darah. Kedua-dua perkataan ini bersifat umum. Bangkai, maknanya apa sahaja haiwan yang mati tanpa disembelih secara syar'i, maka dia bangkai. Demikian juga dengan darah, ya. Dia bersifat umum. Kata penulis, maka as-sunnah al-qawliyah, sunnah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah memberi penjelasan bahawa bangkai belalang dan ikan serta darah hati dan limpa adalah halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan buat kita 2 jenis bangkai dan 2 jenis darah, belalang dan ikan, di samping hati dan limpa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan yang lain secara marfu' dan mauquf. Dan sanad mauquf itu sahih dan bertaraf marfu' kerana riwayat tersebut tidak dilafazkan daripada pandangan sendiri. Ini perincian. Tapi sebelum tu kita kata, ya, penjelasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita bahawa ada pengecualian. Kalau kita kembali kepada ayat tadi, Allah kata diharamkan bagi kamu bangkai dan darah. Maksudnya apa? Bukankah maksudnya umum dan mutlak? Umum
yakni bangkai secara amnya. Dan mutlak maknanya tak ada pengecualian. Itu maksud dia. Maksud ayat tersebut begitu. Ini umum dan mutlak. Tetapi ternyata hakikatnya ada pengecualian. Di mana pengecualian ini datang melalui as-sunnah. Maka as-sunnah al-qauliyah memberi penjelasan bahawa bangkai belalang dan ikan, ada dua jenis bangkai yang dikecualikan, belalang dan ikan. Maknanya belalang ni kalau kita dapati dia dah mati, boleh makan. Ini sama ada selera tak selera itu lain cerita. Kita nak atau tidak itu satu perkara yang lain. Tapi dari segi hukum, hukumnya adalah harus dan suci. Boleh kita makan belalang walaupun dalam keadaan kita mendapatinya dalam keadaan dah mati. Begitu juga dengan ikan, ya. Malah boleh kita tambah, tidak ada istilah nak kena sembelih belalang, tidak ada istilah nak kena sembelih ikan. Jangan pula ada yang kata, oh, ikan ini telah pun disembelih mengikut secara syar'i. Ya, ini kelirulah. Ya, orang yang mengatakan sedemikian dikeliru dan dia tidak memahami apa yang sedang kita bahaskan sekarang ni. Jadi belalang dan ikan halal buat kita walaupun kita mendapatinya dalam keadaan dah mati. Demikian juga kalau kita tangkap dalam keadaan hidup, tak perlu kita nak sembelih dan sebagainya. Ya. Belalang dan ikan, dua jenis bangkai yang dikecualikan dan diharuskan. Darah dikecualikan hati dan limpa. Ini darah secara dasarnya haram. Kita ditegah daripada minum darah. Adalah haram. Tetapi dikecualikan hati dan limpa. Ini memberi faedah kepada kita bahawa hati dan limpa pada asalnya, secara dasarnya itu darah. Hati dan limpa dia merupakan darah, ya. Tetapi yang diharuskan dan dikecualikan daripada keumuman hukum haram tadi, ya. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan yang lain secara marfu'. Marfu' maknanya riwayat yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang datang satu riwayat daripada si fulan, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu marfu'. Mauquf maknanya satu riwayat yang disandarkan kepada sahabat, daripada si fulan, daripada Abu Hurairah misalnya, ya. Itu arti marfu' dan mauquf. Sanad mauquf itu sahih dan bertaraf marfu'. Nak mengatakan bahawa, ya, sekalipun ada riwayat yang datang tentang hadis ini diriwayatkan secara mauquf, yakni disandarkan kepada sahabat. Sedangkan kalau bezalah riwayat yang disandarkan kepada sahabat dengan riwayat yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang disandarkan kepada sahabat, dia taraf kedudukan dia lebih rendah dan barangkali dia tidak boleh dijadikan sebagai hujjah dalam situasi-situasi lah, ya. Kerana itu hanya perkataan sahabat. Bezalah perkataan Nabi dengan perkataan sahabat. Tapi penulis atau ada penjelasan di sini, dikata riwayat yang datang secara mauquf dia mengambil hukum marfu'. Kenapa? Kerana apa yang diperkatakan itu tidak mungkin akan dilontarkan oleh sahabat mengikut pandangan akalnya semata-mata. Ini hadis yang diriwayatkan tadi itu. Tak mungkin sahabat akan kata macam tu dengan ijtihad dia sendiri. Yang ini dikecualikan belalang dan ikan, dikecualikan hati dan limpa. Tak mungkin sahabat akan mengatakan sedemikian berdasarkan ijtihadnya, ya. Sedangkan ini melibatkan hal-hal syariat, dan hal-hal syariat dia bersifat tauqif. Yang ini perlu dikembalikan kepada wahyu, perlu dikembalikan kepada nas Al-Quran atau hadis, ya. Tak mungkin sahabat akan kata ini dikecualikan dan sebagainya dengan pandangan ijtihad dia semata-mata, ya.
Baik ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat kita boleh berhenti di situ, ya. Dan insya-Allah esok kita boleh sambung lagi, ya. Baik, dan ada soalan kuis tuan-tuan dan puan-puan. Ada kuis untuk malam ni. Adakah semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampai kepada kita? Adakah semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampai kepada kita? Soalan kuis yang menarik dan saya ingat mungkin tak kurang mencabarnya. Ini soalan yang dan penting juga kita nak tahu juga. Penting juga untuk kita nak tahu jawapan dia. Adakah semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampai kepada kita? Ya atau tidak? Dan sebabnya. Kalau kata ya, apa sebabnya? Kalau tidak, apa sebabnya? Pemenang kuis akan dihubungi oleh pihak admin ISDC, ya. Baik, ikhwah, ada soalan yang diajukan oleh saudara Zulkifli Abdul Wahab minggu lepas yang saya minta supaya jawapan dia ditangguhkan. Dia kata nak tanya, anak susuan tidak sama keadaannya dengan anak angkat. Kalau anak susuan itu dah berkahwin dan ditakdirkan bercerai, adakah suami kepada ibu susuan boleh berkahwin dengan bekas isteri anak susuan? Adakah suami kepada ibu susuan boleh berkahwin dengan bekas isteri anak susuan? Baik, apa yang perlu dipastikan di sini, adakah si suami kepada ibu susuan merupakan bapa susuan kepada si anak susuan tadi tu, ya? Adakah dia bapa susuan atau tidak? Ini saya ingat soalan ni pun masih lagi sama-sama, ya. Kerana apa yang saya dapat katakan di sini, bahawa secara lazimnya kalau ada seorang ibu yang memberi susu kepada seorang anak yang bukan anak kandungnya, seorang bayi yang bukan anak kandungnya, bayi itu akan menjadi anak susuan dia, tapi dengan syarat 5 kali kenyang lah, ya. Itu salah satu syarat dia. Kalau si ibu telah si wanita itu telah menyusukan si bayi itu 5 kali kenyang, 5 kali susuan sampai kenyang, maka bayi itu akan menjadi anak susuan dia. Dan demikian dengan ahli keluarga si ibu susuan yang akan turut mendapat yang akan turut dianggap sebagai sebahagian daripada keluarga anak susuan tadi tu. Dengan erti suaminya akan jadi bapa susuan kepada bayi itu. Demikian juga dengan anak kandung si ibu susuan tu, mereka pun akan jadi adik-beradik susuan kepada bayi itu. Ya, ini kita kata secara dasarnya sebegitu. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahrumu minar radha'i ma yahrumu minal wiladah. Ya, diharamkan kerana susuan apa yang diharamkan kerana kelahiran. Maknanya adik-beradik kandung dalam persoalan mahram sama seperti hukum mereka, sama seperti dengan anak susuan, ya. Maka seperti mana anak mahram kepada ibu bapanya, maka demikian juga dengan anak susuan, dia mahram kepada kedua-dua ibu bapa susuannya, ya. Maka demikian juga kalau sekiranya anak susuan itu berkahwin, ini bagaimana dengan isterinya, ya? Adakah isterinya mahram kepada bapa susuannya? Zahirnya iya, mahram.
berdasarkan hadis yang telah kita bacakan tadi, ya. Yahrumu minar radha'i ma yahrumu minal wiladah. Diharamkan kerana susuan seperti mana diharamkan kerana kelahiran. Maka kalau isteri anak, iaitu menantu, mahram kepada bapa mertua, ya, dalam hubungan bapa dengan anak kandungnya, maka demikianlah isteri kepada anak susuan adalah mahram kepada bapa susuannya, ya, kerana hukumnya sama seperti mana dalam sama seperti dengan anak kandung, ya. Kemudian ada saudara Muhammad Azad, dia bertanya, bolehkah orang berilmu agama meminta jawatan dalam kerajaan? Bolehkah orang berilmu agama meminta jawatan dalam kerajaan? Ini pun saya ingat ini minta ditangguhkan lah, ya. Pastinya ada perincian dia, ya, jadi minta ditangguhkan dahulu. Kemudian ada soalan daripada saudara Taufik Tuah, adakah belalang itu kias dengan serangga lain, Ustaz? Macam ulat gonggok, ulat buah, cengkerik, pepatung. Ini pun saya minta tangguhlah, ya, perincian-perincian macam ni, ya. Ada soalan daripada saudara Da'i Azwan Ar-Riyawi, dia kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana kurang faham tentang marfu' dan mauquf. Bolehkah Ustaz terangkan sekali dengan kedua-duanya beserta contohnya? Mohon pencerahannya ya Ustaz. Pencerahan tentang apa erti marfu' dan mauquf. Saya ingat kita ambil saja contoh yang telah kita bacakan tadi, ya. Di surah 40 tadi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan yang lain secara marfu' dan mauquf, ya. Iaitu perkataan dihalalkan kepada kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah, belalang dan ikan, di samping hati dan limpa. Ini riwayatnya. Riwayat ini datang dengan dua cara. Ada yang diriwayatkan secara marfu', yakni seperti mana dalam yang disebut dalam terjemahan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bila ada kita jumpa saja perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, secara automatik kita boleh faham bahawa hadis yang disebutkan setelah itu adalah marfu'. Kita dah sebut di awal tadi, marfu' maknanya riwayat yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini satu perkataan, satu perbuatan disandarkan kepada Rasulullah, yakni Rasulullah yang berkata atau Rasulullah yang melakukan ini dan itu. Ini marfu'. Mauquf bermakna suatu riwayat itu disandarkan kepada sahabat, bukan Rasulullah. Sebagai contohnya, riwayat ini dihalalkan kepada kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Ada dalam setengah riwayat ia tidak disandarkan kepada Rasulullah, sebaliknya disandarkan kepada sahabat yang meriwayatkannya. Ini saya kurang pasti siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini secara spesifik. Kita andaikan Abu Hurairah, ya. Ana bagi contoh. Sebagai contohnya, Abu Hurairah, menurut Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, dihalalkan kepada kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah, belalang dan ikan, hati dan limpa. Dalam riwayat ini siapa yang berkata? Abu Hurairah. Kalau seorang sahabat yang menyatakan satu riwayat, ya, dari segi istilahnya disebutkan riwayat ini mauquf, ya. Riwayat ini mauquf kerana ia disandarkan kepada sahabat dan bukan Rasulullah. Ya, kalau sahabat mauquf, kalau Rasulullah marfu'.
Cuma dalam penjelasan yang diberikan ini dikata sanad mauquf itu sahih dan bertaraf marfu'. Sanad yang mauquf, yang disandarkan kepada sahabat itu, dia sahih dari segi sanad dia. Yani sanad dia bersambung, sanadnya, perawi-perawinya semua thiqah, dipercayai. Riwayat ini secara khasnya yang diriwayatkan secara mauquf, dia bertaraf marfu'. Maksudnya dia mengambil hukum marfu'. Walaupun dia mauquf, disebut daripada perkataan sahabat, tetapi dari segi hukum dia mengambil hukum marfu'. Ini dianggap sebagai perkataan Rasulullah sendiri. Kenapa? Kerana sekalipun dari segi teknikalnya ia daripada perkataan sahabat, tetapi apa yang diungkapkan oleh sahabat itu pada zahirnya datang atau diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini daripada Rasulullah, kerana hal-hal seperti ini tidak mungkin akan diungkapkan oleh sahabat berdasarkan ijtihad dia. Seperti perkataan dihalalkan kepada kita 2 jenis bangkai dan 2 jenis darah. Tak mungkin sahabat akan kata macam tu dengan ijtihad dia, dihalalkan bagi kita. Kalau itu ijtihad dia, tak mungkin dia akan kata macam tu, dihalalkan bagi kita. Mesti dia akan kata menurut pandanganku, atau perkataan-kata macam tu. Dia takkan memberi satu kenyataan yang berterus terang macam tu, dihalalkan kepada kita. Kalau dalam riwayat yang mauquf lah, takkan sahabat akan mengatakan macam tu dengan ijtihad dia. Ya, itu maksud dia lah, ya. Jadi semoga jelas, ya, dapat dibezakan. Ini untuk makluman, ini hanya dalam perbahasan ilmu mustalah hadis lah, ya. Kalau masih keliru tak apa, ya, kita belajar sikit-sikit dahulu. Ini hanya istilah-istilah yang digunakan sahaja, ya. Barakallahu fiik. Baik, kembali kepada soalan kuis tadi, ya. Adakah semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampai kepada kita? Apa yang boleh kita katakan, ya, apa sahaja yang berkaitan dengan syariat pastinya telah diriwayatkan dan tersimpan, terpelihara dalam kitab-kitab hadis yang dikarang oleh para ulama. Ini bertepatan dengan firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang telah menurunkan az-zikr, yakni Al-Quran, kami jugalah yang akan menjaga dan memeliharanya. Ayat Al-Quran ini boleh kita kata secara khasnya merujuk kepada Al-Quran, bahawa Allah telah menurunkan Al-Quran dan Allah telah memberi jaminan bahawa Allah akan memelihara Al-Quran itu. Dan antara buktinya ialah pada hari ini 1400 tahun selepas kewafatan Rasulullah, kita mendapati Al-Quran ada di sisi kita dalam keadaan terjaga dan terpelihara tanpa sebarang pengurangan atau penambahan. Setiap surah dan setiap ayat, setiap huruf telah sampai kepada kita dengan selamat berdasarkan jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita nak kata, di samping Al-Quran, kita nyatakan juga secara tegas dan pasti bahawa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyentuh syariat, yang berkaitan dengan syariat pun secara tak langsung dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa ia akan dijaga dan dipelihara tanpa sebarang
pengurangan atau penambahan. Dan seperti mana yang dapat kita lihat dalam perbahasan dalam beberapa contoh yang kita bagi tadi tentang bagaimana as-sunnah menjelaskan Al-Quran, apa yang nak dikatakan di sini, walaupun insya-Allah besok kita akan huraikan lagi, tapi sekadar saya nyatakan di sini secara sepintas selalu kita katakan, tanpa as-sunnah tak mungkin kita akan dapat memahami Al-Quran itu dengan cara yang betul. Demikian juga tanpa as-sunnah tak mungkin kita akan dapat memahami agama dan mempraktikkan syariat Allah secara benar dan sempurna. Tanpa as-sunnah. Demikian juga bila kita kata tanpa as-sunnah di sini, maknanya tanpa as-sunnah secara keseluruhannya, secara kesemuanya, setiap sunnah itu, setiap hadis itu yang berkait dengan syariat, yang perlu untuk kita dalam kita yang perlu bagi kita untuk kita nak beragama, untuk kita nak beramal, pastinya telah tersimpan, disimpan, dijaga dan diriwayatkan zaman berzaman sehinggalah ke akhir zaman nanti. Secara pasti berdasarkan keumuman ayat Al-Quran yang kita baca tadi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah turunkan az-zikr. Kita kata az-zikr di sini secara khasnya maknanya Al-Quran, dan secara amnya maksudnya Islam itu secara amnya. Islam itu keseluruhannya, yang merangkumi Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kedua-duanya telah dipelihara, dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan ayat ini. Kenapa? Kerana tanpa As-Sunnah tak mungkin kita akan dapat memahami Al-Quran itu secara baik dan tepat. Ya. Maknanya dengan kata lain, andai kata ada As-Sunnah yang tercicir 1 atau 2, 3 hadis, 10 hadis yang berkait dengan syariat, yang tertinggal, yang tercicir, yang hilang, adakah dia akan memberi kesan kepada kita? Kita kata semestinya akan memberi kesan kepada kita. Kerana tanpa penjelasan As-Sunnah itu yang kita andaikan tercicir tadi tu, pastinya kesudahannya kita akan memberi kesan kepada kita dalam kita nak memahami syariat itu secara amnya dan ayat-ayat Al-Quran secara khasnya. Ya. Jadi jawapannya kita kata, adakah semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampai kepada kita? Kita kata yang berkaitan dengan syariat, ya, secara pastinya ia telah sampai kepada kita. Sebabnya ialah kenapa? Kerana as-sunnah itu penting untuk kita nak memahami syariat, untuk kita nak memahami Al-Quran. Tanpa as-sunnah itu, niscaya kita tidak akan dapat memahami syariat itu secara sempurna. Kita tidak akan dapat memahami Al-Quran itu secara tepat dan betul. Ya. Ada soalan daripada saudara Abu Hisham. Kita mohon ulasan Ustaz bagaimana salaf menyingkapi tafsiran hadis-hadis berkenaan akhir zaman. Mungkin soalannya agak umum, tapi kalau dapat dispesifikkan apa, ya, kalau dapat dispesifikkan. Tapi secara amnya apa yang dapat saya katakan, ya, hadis-hadis yang berkait dengan akhir zaman, ya. Pertama kita kena faham bahawa hadis-hadis ini melibatkan perkara ghaib, ya. Perkara-perkara yang akan berlaku di akhir zaman nanti, ya. Kita sedia maklum bahawa kita perlu sedia maklum bahawa hal-hal yang belum berlaku, ya, hal-hal yang akan datang, ini semua termasuk dalam kategori perkara-perkara ghaib, ya. Jadi kita katakan, ya, hadis-hadis yang berkait dengan hal-hal yang akan berlaku akhir zaman atau hadis-hadis yang berkait dengan perkara-perkara ghaib, ya, perlu dikekalkan seadanya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan dilakukan sebarang tokok tambah atau perubahan
Satu. Yang kedua, kita kata seperti mana as-sunnah itu secara amnya, kita memahaminya dengan mengikut kefahaman sahabat, mengikut kefahaman para ulama salaf, maka demikian jugalah dengan hadis-hadis akhir zaman, hendaklah kita memahaminya mengikut pemahaman para sahabat, mengikut pemahaman dan tafsiran ulama salaf, dan jangan kita keluar daripada pemahaman mereka. Kerana itulah yang dimaksudkan dengan berpegang kepada fahaman salafus salih, yakni kita memahami nas-nas Al-Quran dan hadis mengikut pemahaman para sahabat, mengikut pemahaman ulama umat salaf yang terdahulu, yang terawal, dan kita tidak keluar daripada pemahaman mereka secara amnya, dan kita tidak keluar daripada pemahaman mereka dalam hal-hal yang berkait dengan hadis-hadis akhir zaman, kita tidak mengandaikan tafsiran-tafsiran baharu dan sebagainya. Ini secara amnya lah apa yang dapat saya katakan. Baik ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat sampai di situ saja untuk kita pada malam ni. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.